أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta inayahnya dapat lagi sama-sama kita bersua di dalam rancangan tafsir Al-Quran online bersama dengan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan. Alhamdulillah, walaupun kita berada di bawah PKP, Alhamdulillah, di sebalik ujian ada hikmah dan rahmatnya, insyaAllah. Yakinlah, semoga Allah Ta'ala angkatkan kepada kita segala musibah yang melanda pada kita, pada diri kita, pada negara kita. InsyaAllah suatu hari nanti Allah Ta'ala akan angkatkan wabak ni. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan surah yang baru setelah kita selesai menafsirkan surah Al-Lail pada siri-siri yang sebelum ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan lihat sedikit berkaitan dengan surah Ad-Duha. Sebelum pada itu, marilah sama-sama kita bacakan ayat-ayat surah Ad-Duha. Kita bacakan bersama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Demi waktu duha, demi malam bila telah sunyi, tidak meninggalkan akan engkau Tuhanmu, wahai Muhammad, dan tidak dia benci akanmu, wahai Muhammad. Sungguh-sungguh yang akhir lebih baik bagimu daripada permulaan. Sungguh-sungguh kelak memberi akan engkau Tuhanmu, maka reda engkau. Tidakkah Tuhanmu mendapatimu anak yatim, maka ditumpangkannya. Dan didapatinya engkau dalam kejahilan, maka ditunjukinya. Dan didapatinya engkau dalam kemiskinan, maka dikayakannya. Maka akan anak yatim janganlah engkau kerasi. Dan akan orang bertanya janganlah engkau larang. Dan akan nikmat Tuhanmu khabar-khabarkanlah. Tafsirnya telah
sepakat riwayat mengatakan bahawa sebab turunnya surah Ad-Duha ini adalah kecemasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebat terputus atau terhenti turunnya wahyu daripada Allah Ta'ala kira-kira 40 hari. Duduknya kejadian itu begini. Ketika Nabi kita berkhalwat di Gua Hira, datanglah Jibril seraya berkata kepada Nabi kita, Iqra'. Artinya, bacalah olehmu. Nabi kita menjawab, saya tidak pandai membaca. Kali yang kedua dan ketiga, Jibril mengulang perkataannya yang pertama. Dan Nabi kita menjawab sebagaimana jawapan pertama juga. Kali yang keempat, Jibril membacakan pangkal surah Al-Alaq, iaitu awal surah Al-Alaq, iaitulah Iqra'. Dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Inilah. Dan sehingga ayat kelima itulah mula-mula Al-Quran diturunkan. Nabi kita sesudah itu pulang ke rumahnya, mendapatkan isterinya Khadijah berubah warna mukanya serta lemah anggotanya sebagai orang sakit, disebabkan berat dan hebatnya penurunan Al-Quran itu. Nabi kita minta diselimuti supaya kembali kekuatannya. Sementara waktu sesudah itu, supaya kekuatan dan tenaga Nabi kita yang lemah tersebab menerima wahyu atau Al-Quran pertama kali itu segar dan sempurna benar-benar kembali, putus atau terhentilah turunnya sambungan wahyu. Ini asbabun nuzul kepada penurunan surah Ad-Duha. Okey. Nabi kita jadi cemas dan kerusuhan. Susahlah. Kalau wahyu terhenti begitu saja dan tidak diturunkan lagi sambungannya, tersangka oleh Nabi kita, barangkali Allah akan meninggalkannya dan benci kepadanya. Pada suatu hari ketika Nabi kita sedang di luar rumah, tiba-tiba kelihatanlah oleh Jibril di antara langit dan bumi seraya berkata, maksudnya, engkau jangan cemas. Engkau sebenar-benar telah diangkat Allah jadi Rasulnya. Sabarlah menanti sementara waktu. Dengan surah Ad-Duha ini Allah memujuk dan menghilangkan persangkaan Nabi kita di waktu wahyu terhenti turunnya yang tersebut di atas. Dengan bersumpah Allah memulai surah ini iaitu ayat 1 dan 2. Demi waktu duha, waktu siang yang masih muda. Ini isyarat atau bayangan keadaan Nabi kita mula-mula menerima permulaan turunnya Al-Quran. Adalah Al-Quran itu seolah-olah matahari di waktu siang masih muda akan menguatkan tubuh segala yang hidup dan akan menumbuhkan segala yang akan tumbuh. Demi malam, bila malam itu telah sunyi, sehingga segala yang bernyawa bersenang-senang melepaskan lelahnya bekerja siang hari. Ini pun isyarat dan bayangan kepada keadaan berhentinya wahyu sementara waktu, supaya kekuatan dan tenaga Nabi kita sempurna kembali secukupnya untuk menerima wahyu terus-menerus sampai di akhirnya. Telah dimaklumi dari huraian di atas bahawa Nabi kita sebagai akan pengsan waktu menerima Al-Quran pertama kali kerana belum biasa. Manakala ayat yang ketiga, 4 dan 5 Allah berkata kepada Nabi kita, sekali-kali tidak Tuhanmu akan meninggalkan engkau atau tidak jadi mengangkatmu jadi rasulnya. Sekali-kali tidak kerana benci atau kerana marah kepadamu. Wahyu itu belum disambung atau ditambah. Sungguh-sungguh keadaan dan pekerjaanmu yang akhir di kemudian hari lebih baik dan lebih sempurna daripada keadaan dan pekerjaanmu yang mula-mula itu. Sungguh-sungguh kelak Allah akan memberikan kepadamu dengan terus-menerus turun wahyu segala sesuatu penerangan dan pelajaran untukmu dan untuk kaum dan umatmu, dan dengan setia dan tetap hatimu
menang dan tersiar agamamu serta tinggi dan mulia umatmu di dunia dan di akhirat kelak. Maka dengan pemberian Tuhanmu itu suka dan redalah engkau, serta lapanglah dadamu dan merasa puaslah hatimu, kerana tidak ada lagi kehendak dan cita-cita yang lebih tinggi dan mulia daripada itu. Seterusnya kita tengok kepada ayat yang ke-6, 7 dan 8. Allah menerangkan nikmat dan pimpinannya kepada Nabi kita, supaya Nabi kita bertambah syukur kepadanya serta berbuat kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat kepadanya, iaitu, tidakkah dahulu sebelum engkau jadi Rasul kami dapati, yakni artinya kami tahu bahawa engkau seorang anak yatim, seorang yang kematian bapa semasa engkau masih di dalam rahim ibumu. Kami tumpangkan engkau kepada orang-orang yang amat cinta dan sayang kepadamu dengan segenap jiwa dan raganya, dengan asuhan dan pimpinan kami, iaitu Abdul Muttalib, datukmu, dan kemudian Abu Talib, bapa saudaramu. Kamu terpelihara baik-baik di sisi orang-orang tersebut lebih daripada anak mereka sendiri. Tidakkah dahulu sebelum engkau jadi Rasul kami dapati, yakni kami ketahui bahawa engkau dalam keraguan dan dalam kejahilan, belum ada pengetahuan. Kami tunjuki dan kami pimpin kamu kepada pengetahuan dan kebenaran yang sebenarnya. Di sekeliling Nabi kita sebelum dia jadi Rasulullah adalah penyembah-penyembah berhala. Tetapi Nabi kita tidak pernah sekali jua pun memuja berhala-berhala itu. Nabi kita telah yakin bahawa agama kaum dan bangsanya itu sesat adanya. Di masa itu adalah dua agama yang berasal dari Tuhan. Sekalipun telah banyak kemasukan perbuatan tangan manusia, iaitulah agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Agama Yahudi dan juga agama Kristian. Nabi kita kerana melihat kaumnya dalam kesesatan tidak sampai hati. Sebab itu dia berhajat hendak mengeluarkan kaumnya itu dari kesesatan tersebut. Tetapi Nabi kita ragu-ragu hendak memeluk agama yang manakah kaumnya diunjurkannya. Maka datanglah wahyu Allah kepadanya mengangkat dia jadi Rasulullah. Inilah jelasnya pada ayat yang ke-7. Kami peroleh engkau dalam keraguan dan kejahilan, maka kami tunjuki. Kemudian Allah berkata lagi, kami dapati atau kami ketahui bahawa engkau seorang miskin, maka kami kayakan engkau. Nabi kita amat miskin masa kecilnya. Bapanya meninggal, tidak meninggalkan harta sedikit juga. Selain seorang budak, yakni seorang hamba perempuan dan seekor unta. Setelah dekat masanya dia jadi Rasul, Allah menjadikan dia jadi orang yang mampu. Disebabkan keuntungan perniagaannya pergi ke Syam dan dengan perkahwinannya beristerikan Khadijah, seorang perempuan hartawan yang suka mengorbankan hartanya untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah Nabi kita sebelum jadi Rasulullah merasai penaungan hidup tersebut. Tetapi Allah memimpin dan memeliharanya baik-baik. Tentu Nabi kita cukup tahu bagaimana rasanya kepahitan hidup susah itu. Maka dengan ayat 9, 10 dan 11 Allah berpesan kepada Nabi kita dan kita umatnya tidak kecuali, iaitu, adapun akan anak-anak yatim yang engkau telah merasai jadi yatim itu, maka sekali-kali janganlah engkau bersikap keras, bersikap memaksa atau aniaya kepadanya. Tetapi berbuatlah sebagaimana orang-orang yang ditunjuki dan dipimpin Allah berbuat kepadamu di masa engkau masih anak yatim. Adapun akan orang-orang yang menanyakan sesuatu supaya beroleh pengetahuan yang hak dan supaya hilang keraguan hatinya, maka sekali-kali janganlah engkau herdik atau engkau larang. Ingatlah bagaimana rasa hatimu di masa engkau belum kami tunjuki. Adapun akan nikmat Tuhanmu yang telah kamu terima, baik harta begitu juga yang lain-lain, maka khabar-khabarkanlah atau beritahukanlah, bukan diberitahukan atau dikhabarkan dengan mulut atau perkataan,
tetapi dengan perbuatan. Maka memberitahukan dengan mulut tidak mendatangkan kebaikan dan tidak patut jadi perbuatan orang baik-baik. Memberitahukan dengan perbuatan. Nafkahkanlah harta kepada segala sesuatu yang patut dinafkahkan. Pergunakanlah kepandaian, kesanggupan dan lain-lain kepada kebaikan. Turutilah kehendak pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang yang belum tahu. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita dah tamat membaca surah Al-Duha dan tafsirnya berdasarkan kepada tafsir Juz'u Amma daripada karangan Syekh Al-Adib Al-Allam Al-Adib Jama'in Abdul Murad. Kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi ini ialah Allah SWT menceritakan kepada kita berkaitan dengan perasaan hati Nabi SAW bila mana terputusnya wahyu yang dikatakan lebih kurang 40 hari. Daripada itu Nabi merasakan seolah-olah Allah Ta'ala membenci dia dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala turunkan surah Ad-Duha ini sebagai permulaan hari dan juga Al-Lail sebagai kita nak bagi tahu malam ni untuk kita beristirahat, mengumpul kembali kekuatan. Jadi Ad-Duha juga dimisalkan kepada awal-awal penurunan Al-Quran, maknanya masih lagi awal siang hari. Maka Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi kita Muhammad SAW waktu untuk penurunan Al-Quran itu akan berlanjutan, jangan kau risaukan. Dan Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Allah Ta'ala tidak mensia-sia ataupun tidak mengambil tahu akan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak dibenci oleh Allah. Bagaimana nak dibencikan? Nabi kita lahir dalam keadaan yatim, miskin dan sebagainya. Kesemuanya itu sehinggalah ia diangkat menjadi rasul. Dia adalah di bawah pimpinan, jagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan juga yang kita boleh buat daripada perbincangan kita pada pagi ini, segala apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hanyalah pinjaman. Di mana yang kita dah sebut sebelum ni, segala kepandaian kita, harta kita, buah fikiran kita, kita cuba curahkan kembali kepada Allah Ta'ala dengan memberi bakti, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Wallahu a'lam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.